دوام ملك اللهيب إن النكاح بديع على الرضا من الرجل والمرأة على سواء أهدافه نيل سكينة لهما وحمل رحمة مودة بينهما وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا هو خلقهما من نفس واحدة فبث منهما رجالا ونساء فبث منهما رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا إنه لن نشهد حياة طيبة إلا بجودنا رجالا ونساء إلا بجودنا رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا إنه لن نعيش حياة عادلة إلا بعدلنا رجالا ونساء إلا بعدلنا رجالا ونساء صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بمن قد وحدا صلي وسلم دائما على أحمد
Assalamualaikum dan selamat petang puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Saya Sharina Sharif, peguam di Telenisa. Selamat datang sekali lagi ke siri webinar kita, Telenisa Tells. Ini adalah siri 11 kita yang telah dimulakan dalam bulan Mei sewaktu PKP. Kami amat bersyukur kerana mendapat sambutan yang baik dari para penonton. Terima kasih bagi sokongan yang berterusan dari puan-puan dan tuan-tuan. Topik kita hari ini adalah suatu isu yang mengharukan, namun mungkin tidak mendapat publicity yang secukupnya. Tapi bagi individu dan keluarga yang terkesan, ini adalah suatu isu yang boleh menyebabkan trauma, kesedihan, malu dan juga ketidakstabilan keluarga. Topik kita pada hari ini adalah topik berkenaan anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf, saya bagi latar belakang sedikit, background sedikit. Anak tak sah taraf ditakrifkan oleh Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan sebagai anak yang dilahirkan lebih daripada 6 bulan Ramariah dari tarikh sesuatu pasangan ini diakad nikahkan. Jadi anak tak sah taraf secara ringkas bermaksud kanak-kanak yang dilahirkan di luar pernikahan ibu bapanya atau dilahirkan kurang daripada 6 bulan selepas tarikh pernikahan ibu bapanya. Undang-undang keluarga Islam mengatakan bahawa hanya ibu atau saudara mara ibunya boleh mendapat hak jagaan tersebut. Tanggungjawab kewangan untuk menjaga anak tersebut jatuh kepada ibunya seorang. Bapa kepada anak tak sah taraf tidak mendapat hak terhadap anak tersebut dan tidak perlu memberikan nafkah anak. Jadi masalah tentang kekurangan kebertanggungjawabkan undang-undang ini menggalakkan kelakuan tidak bertanggungjawab pihak si bapa dan juga meningkatkan beban ke atas ibu anak tersebut. Dan isu yang sering dipertikaikan di Mahkamah Sivil adalah isu penamaan anak tersebut. Menurut keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada tahun 1981, saya bacakan, saya quote, anak zina atau anak di luar nikah, bracket anak tak sah taraf, tutup bracket, sama ada diikuti dengan perkahwinan kedua pasangan ibu bapanya atau tidak, hendaklah diban atau dibintikan kepada Abdullah. Kami akan mengupas isu ini, isu penamaan ini lebih mendalam sebentar lagi. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan subbenara kita pada hari ini, Datuk Ismail Yahya. Assalamualaikum Datuk. Datuk Ismail Yahya adalah bekas Ketua Hakim Mahkamah Syariah Terengganu dan bekas Mufti Terengganu. Beliau
akan memberikan pendapatnya dari segi fiqh dan undang-undang dan seterusnya. Tetapi sebelum kita berbincang dengan lebih mendalam dengan Datuk, Telenisa telah menjemput 2 orang klien kami untuk menceritakan sedikit tentang pengalaman mereka dalam menangani isu anak sah taraf ini. Kami tidak akan mendedahkan identiti mereka bagi menghormati privasi mereka. Saya memberi samaran pasangan suami isteri Puan Encik Ahmad dan Puan Siti Hani dan juga Puan Alia. Assalamualaikum. Puan Alia, Encik Ahmad dan Puan Siti Hani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih sekalian kerana meluangkan masa bersama Telenisa hari ini. Kami sedar ini adalah isu yang amat sukar untuk menghadapinya. Jadi terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman supaya para penonton awam sedar akan impak bukan hanya kepada anak atau ibu bapa, malah seluruh keluarga. Mungkin kita boleh bermula dengan Encik Ahmad dan Puan Siti Hani. Mereka ada seorang anak lelaki remaja yang mengalami kesusahan ketika anak ni dah besar sedikit. Jadi silakan Encik Ahmad dan Puan Siti Hani. Ya, terima kasih Puan Sharina. Jadi untuk menceritakan sikit tentang keluarga saya dan saya relationship dengan time tu teman wanita saya, sekarang isteri saya, selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun tu, dalam 4 tahun tu saya mendapati bahawa isteri saya, teman wanita saya dah mengandung. Jadi pada masa itu kita ada dua option je ataupun 2 pilihan. Yang satu untuk menggubur anak tu ataupun yang kedua untuk berkahwin. Jadi kita memilih untuk berkahwin kerana itulah yang cara yang betul dan kita betul-betul rasa perbuatan tu yang perlu yang kita buat. Jadi kita berkahwin tapi kita tak boleh berkahwin secepat mungkin kerana isteri teman wanita masa itu dia agama penganut Hindu. Jadi dia perlu tukar agama dia untuk menganut ke Islam, baru kita boleh berkahwin. Jadi masa tu kita selesaikan semua peraturan tu dan berkahwin. So lepas dah berkahwin tu kita dapat first anak kita dah keluar. So time tu kita pergi register. So kita pergi register dekat kaunter, dia detect minta sijil kahwin kita dan dia kira tarikh dia. Lepas tu dia bercakap kepada saya yang saya tidak boleh meletak. Hello. Encik Ahmad dah putus. Nanti sekejap ya. Encik Ahmad. Hello. Encik Ahmad boleh cuba try connect sekali lagi. Bin Abdullah. Ya. Ya, okey. Okey. Jadi saya terkejut kan. Saya tanya dia orang kenapa saya tak boleh letak. Dia cakap ini mengikut undang-undang anda tidak boleh meletak nama kamu dan hanya boleh letak bin Abdullah. Saya kat sana sebab saya tak tahu tentang undang-undang ni. Saya terperanjat dan saya cuba selesaikan dan minta mereka tukar kepada nama saya. Mereka cakap tidak boleh. Lepas tu saya tanya kenapa kamu boleh melabelkan walaupun perbuatan tu salah dua ibu bapa, bagaimana boleh melabelkan anak mereka begini sebab
walaupun salah ibu bapa, diorang melabelkan, mungkin memang orang kan tahu lah sebab nama dia tak ada nama saya. So mereka cakap tak boleh juga. So saya kata tak apalah, mungkin saya akan cuba pergi ke court ke untuk tukarkan nama dia. So time anak saya tu dia membesar, dia tak pernah tanya saya lagi kenapa nama dia tak ada nama bapa dia. So dia pergi sekolah tu, time dia masuk sekolah kita tak nak masukkan dia ke sekolah government sebab takut dia akan kena ejek ke apa-apa. Jadi kita masukkan dia ke sekolah Cina. Dalam sekolah Cina tu memang dia tak ada masalah apa-apa lah, dia, orang tak pernah tanya dia ke apa-apa. Tapi dia time dia masuk ke secondary, time tu ada masalah sikit. Orang pun ada tanya dia, kenapa nama you berbeza. Lepas tu kita dah ada lagi 3 anak-anak yang lain-lain selama kita dah berkahwin 15 tahun. Lebih 15 tahun. Jadi anak-anak yang kecil-kecil saya pun, walaupun anak yang kecil-kecil saya yang lain-lain tu semua ada nama bin saya, tapi yang besar tu tak ada. So dia orang selalu tanya kenapa dia tak ada. So saya tak boleh menceritakan cerita yang betul kat dia sebab ini memang akan merasakan malu kepada anak jugalah. So saya membagi tahu alasan yang dia kesilapan dekat bahagian government. Time dia beranak tu dia dah buat silap, letak nama salah. So sekarang kita tengah try tukar, tapi memang dah tak boleh tukar dah. So begitulah. Memang susah lah. Saya tak tahu kenapa dalam negara kita ni, hanya dalam negara kita dia akan melabelkan anak yang sekononnya yang dikatakan luar nikah, walaupun kita dah ambil tanggungjawab untuk menjaga anak tu, mendidik anak tu, tapi masih gitulah. So sekian, terima kasih lah saya letakkan di sana saja. Terima kasih Encik Ahmad dan Puan Siti. Ya memang sedih cerita-cerita berkenaan isu ini. Ya mangsanya memang si anak tu juga sebab dia kena bertahan dengan stigma anak taraf. Seterusnya kita beralih kepada Alia. Puan Alia merupakan kawan kepada seorang yang ditakrifkan anak tak sah taraf. Puan Alia, silakan Assalamualaikum, selamat petang. Assalamualaikum. Isu yang saya nak ketengahkan hari ini sebenarnya impak dia kepada kawan saya. Sebenarnya dia macam mana ya? Dia dilahirkan mak dia dengan, masa dia dilahirkan mak dia masih berkahwin, status kahwin dengan suami ibu dia yang pertama. Tapi semasa tu ibu dia dah melakukan dah ada hubungan dengan bapa dia lah. Jadi waktu dia lahir tu, dia punya sijil lahir, atas sijil lahir dia nama mak dia betul, nama bapa dia nama suami ibu dia lah. Tapi kemudiannya dia ibu dia dengan suami pertama bercerai, kemudian ibu dia berkahwin dengan bapa dia dan mereka ada 4 lagi orang anak lepas tu. Dan dia orang kekal kahwin lah sampai dua orang meninggal pun masih status kahwin bersama. Isu dia dalam nama dia sekarang mengangkat nama bapa sebenar dia lah, bapa
sebenarnya bapa kandung dia. Tapi yang berbeza antara dia dengan adik-beradik dia, nama dia seorang yang tak ada binti. Sebab dia dikira ambil anak angkat oleh bapa kandung dia. Jadi sekarang mak kandung dia dengan bapa kandung dia pun dah tak ada. Cumanya saya rasa dia lebih kepada dia nak bila dia tengok dokumen-dokumen sah dia cuma nakkan yang betul. Maksudnya saya rasa sijil lahir tu kalau dia boleh tengok nama mak dia dengan nama bapa dia yang betul, dia akan lebih tenang lah dalam hati dia. Hubungan dia dengan dia punya adik-beradik, yang adik-beradik dia yang lagi 4 orang tu boleh disahkan kerana mereka telah membuat satu ujian DNA, sebab adik-beradik dia ada lebih daripada kalau lebih 3 orang, status mak ataupun bapa boleh diuji. Jadi dia ni kurang-kurangnya dia orang bertiga dah pergi membuat ujian dekat Jabatan Kimia dan dia punya keputusan result dia memang menunjukkan yang mereka adik-beradik semua mempunyai bapa yang sama. Walaupun dia seorang yang kiranya atas kertas, on paper dia adalah anak angkat. Tapi melalui ujian DNA tu mereka dapat tahulah mereka ni memang dah tentu adik-beradik bapa yang sama. Jadi saya rasa masa tu mereka buat ujian tu khusus kerana risaukan sekiranya nanti ada masalah kesihatan antara masing-masing, seperti ada jenis-jenis kanser yang boleh buat pertukaran organ ke sistem ke, yang lebih baik jika dia punya donor tu yang menyedekah tu adalah saudara yang rapat. Jadi adik-beradik adalah yang terbaik. Tapi sekarang ni yang isu pasal nak tukar tu saya rasa lebih kepada satu, rasanya dia akan lebih tenang hati. Yang kedua, sebab rakan saya ni tak pernah berkahwin. Setahu saya tak ada keinginan berkahwin lagi lah, tapi menjadi satu persoalan juga nanti siapa yang sebenarnya berhak menjadi wali dia. Sebab kalau nak ikutkan bapa dia yang tertulis pada sijil lahir dia masih hidup dan dia ada adik-beradik lain dengan bapa palsu lah saya bahasakan, yang nama dia tertulis pada sijil lahir dia. Jadi adik-beradik dia yang lain yang dikongsikan dengan bapa palsu tu ada yang adik lelaki. Jadi sebenarnya timbul juga persoalan siapa yang sebenarnya berhak jadi dia punya wali. Sebab kalau nak ikutkan bapa kandung dia dalam sijil lahir masa hidup sekali dengan adik-beradik suami pertama dengan ibu dia tu. Ya. Isu ini isu yang paling kami banyak terima adalah dalam isu penamaan, kerana ia yang paling kita boleh nampak dalam isu ini, terutama bila kanak-kanak tu sewaktu kecil mungkin dia tak tahu, tetapi bila dia makin membesar dia mula bertanya kepada ibu bapa dan
Dan juga kami ada mendapat pertanyaan sebab anak-anak tersebut dibuli di sekolah, di ejek-ejek. Jadi mungkin saya menjemput Datuk, mungkin Datuk nak komen sedikit atau memberi nasihat sedikit setelah mendengar keperitan yang dihadapi oleh Puan Alia punya kawan serta Encik Ahmad dan Puan Hani. Datuk silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita bercakap mengenai dengan bila isu yang dikemukakan tadi, dia pergi kepada kesah tarafan, bagaimana kita nak menentukan anak itu sah taraf atau tidak. Dalam undang-undang contohnya dalam Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Susuan 1984, dalam tafsiran seksyen 2 ada memperihalkan atau menafsirkan tidak sah taraf, ya, yang ditakrifkan sebagai berhubung dengan seseorang anak, ertinya tak sah taraf itu ialah ertinya dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhat. Maknanya kalau kita boleh faham tafsiran ini, pada saya lah, tafsiran saya faham, artinya anak dilahirkan di luar nikah, tak nikah lah, ya. Tapi kalau menikah tu satu soalan lain, ya. Kalau menikah ada anak, soalan lain. Jadi saya cuba nak huraikan mengenai kaedah pengiraan yang dikatakan kaul muktamad atau pendapat yang telah dipakai. Ianya berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sekurang-kurangnya daripada 3 ayat. Ya, banyak ada, kalau tak salah ada 5 yang berkaitan, tapi sekurang-kurangnya yang menjadi panduan mengenai dengan taraf anak ini ada 3 ayat. Pertamanya dalam ayat surah Al-Ahqaf, surah 46, sebahagian daripada ayat 15. Antara yang sebahagian ayat itu berbunyi amalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamdu wa fisalu salasuna syahra. Setakat itu. Maksudnya ibu berkanak-kanak itu telah mengandung kanak-kanak itu dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah juga. Sedangkan tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Tempoh start mengandung atau mengandung hingga putus susu ialah 30 bulan. Saya nanti saya hurai maksud bulan di situ, ya, sebab ada macam-macam tafsiran juga yang dibuat dalam amalannya. Kemudian ayat yang saya kata 3 ayat tadi, ayat berikutnya adalah ayat surah Luqman, ayat surah yang ke-31, ayat sebahagian daripada ayat 14. Hamalatuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibu kanak-kanak tadi, ibu bayi tadi telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan. Dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. 2 tahun. Dan ayat terakhirlah yang dijadi panduan ialah ayat surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 233. Wal walidatu yud'ana auladahunna haulaini kamilain. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Jadi mengandung hingga lahir anak dan menyusu 30 bulan. Tempoh penyusuan 24 bulan, 2 tahun. Jadi bila kita buat perkiraan 30 tolak 24, 6 bulan. Jadi itu yang diambil kira sebagai tarikh atau tempoh minima untuk mengandung sebagai ibu yang sah kepada anak-anak tersebut ialah, dan bapa yang sah ialah selama 6 bulan. Ya, itu. Jadi persoalan yang bagi Cik Ahmad dan Puan Siti Hani sebentar tadi,
soalan timbullah pada saya lah ya. Kalau mengikut tafsiran sebentar tadi, tafsiran atas Undang-Undang Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Tuan sama 84, dia menikah, bukan tak menikah. Maknanya Cik Ahmad dengan Puan Siti berkahwin. Jadi pada saya tak termasuk dalam ayat, dalam tafsiran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok daripada segi hukum. Boleh nasab atau tidak kepada Cik Ahmad, anak tadi? Jawapan dia, kita tengoklah. Daripada tempoh dia akadkan nikah hingga anak tu lahir, cukup tak 6 bulan? Kalau tidak cukup 6 bulan, sebab dia dah menikah, saya berpegang pada pendapat ulama fiqh, ahli jurisprudens Islam, ada pengecualian di sana. Nanti saya huraikan kemudian ya. Tapi saya kata di sana ada pengecualian untuk anak yang dilahir kurang daripada 6 bulan. Tapi dengan syarat ibu dan ayahnya berkahwin. Ya. Ibu dan bapa biologikalnya itu berkahwin. Kalau tidak berkahwin dia jadi anak tak satarah. Okey, clear itu undang-undang. Tapi kalau berkahwin, jadi kita kena tengok ada pengecualian di sana ya. Okey. Bagi isu Puan Alia ni, kawannya yang perempuan ni, kawan perempuan ni, saya tadi tak berapa jelas pasal pada masa ibunya mengadakan hubungan dengan ayah biologikalnya, masih lagi ada ikatan perkahwinan dengan bapa yang dikatakan katakan begini bapa biological kawan ni lah B, katakan begitu ibunya, adakah ibunya itu dalam melakukan hubungan kelamin dengan P itu, adakah masih mempunyai ikatan perkahwinan dengan A, bapa yang dikatakan bapa suami kepada masih dalam ikatan perkahwinan yang sah? Itu yang saya bela sikit, tak nampak sikit ya. Kalau lagi masih dalam ikatan perkahwinan, jadi anak tersebut lahir, maka anak itu anak kepada A, yang anak bapa yang nikah dengan ibu dia tu. Dari segi hukumnya begitu ya. Kecuali bapa tadi menafikan, tidak mengakui itu anak dia. Itu kecualian. Itu sebenarnya. Dalam hukumnya ada kecualian. Ulama-ulama fiqh ni dia sangat futuristik, sangat ke depan dia punya andaian-andaian. Dia buat andaian sangat. Jadi dari segi hukumnya begitu. Dia kawan kepada Puan Alia ni kalau tak setuju dengan kedudukan hukum tu, itu dia boleh buat tuntutan di mahkamah sama dia tak nak jadi anak tu dengan macam-macam cara lah yang ditentukan oleh mahkamah. Itu saya rasa pada ini pandangan sajalah sebab hukum dah ada di situ, di sana dah ada hukum dia, tapi tak nak pakai hukum. Itu saya pun tak berani nak kata lah. Cubalah mendapat apa-apa pandangan daripada mahkamah untuk tidak mahu menamakan suami kepada ibu tu sebagai bapa dia. Itu saja. Contoh tadi telah disebut dengan menggunakan DNA. DNA. Dan bapa yang biological tu tidak dibentang tapi nama bapa dia tu sebagai anak angkat. Itu kalau nak gunakan kaedah itu, dia ada apa ni? Syarat dia mesti berkahwin itulah masalahnya. Syarat dia untuk menjadi anak yang sah tu ialah berkahwin. Boleh saya jawab soalan Datuk Haji tadi? Ya. Sepaham saya dia punya ibu memang berkahwin, masa tu status kahwin dengan A, tapi dia mengandung anak dengan B. Jadi bila dia lahirkan anak tu pun maknanya apa yang difahamkan anak tu anak kepada A. Tapi kemudian sebab rasanya anak tu bila dah besar, dah rasanya dia punya rupa wajah tu dah memang lain sangat. Jadi benda tu tak dapat, bila benda tu
terbongkar lah apa isu, apa yang terjadi sebenarnya. Tapi A tu dia, setahu saya dia bukanlah reda, tapi dia kira rasanya dengan baik hati biarkan jenama anak tu macam tu. Lepas tu kemudian bila bekas isteri tu dah mengahwini si B, dia biarkan je lah, maknanya dia tak ada gaduh, cuma untuk kebaikan anak tu dia macam, itu dia punya sedekah lah rasanya. Dia kesian dekat budak tu agaknya. Jadi bila bekas isteri dia berkahwin dengan si B, baru si B tu ambil anak tu, anak dia sebenarnya, anak biologikal dia, untuk menjadi anak angkat dia. Jadi dari situ dia dapat mengangkat nama bapa sebenar dia lah. Cuma tak ada binti, itu saja. Itu yang saya faham. Okay, jawapan dia kalau begitu, dari segi hukumnya anak tu anak A, bukan anak B. Tapi bila B menjadikan dia anak angkat, itu dari segi undang-undang itulah pula boleh pengangkatan dari segi undang-undangnya. Kemudian dari segi hukum hakam tu dia tetap anak A lah. Dari segi itulah. Terima kasih Datuk. Ya, terima kasih Datuk. Tadi Datuk ada mengatakan dalam pendapat fake ada pengecualian tentang isu ini. Boleh Datuk terangkan sikit pengecualian tu macam mana, dan ada pengecualian atau mungkin jalan keluar dari segi undang-undang juga? Sementara itu saya nak sampah sikit persoalan Puan Alia tadi. Siapa wali dia dari segi hukumnya? Ialah A ya. Dalam kes ini A wali dia. Ya. Jadi bab boleh antara A dengan B tu, yang menjadi wali kepada dia A. Sekiranya A telah meninggal dunia, waris ataupun ayah kepada A, anak-anak A yang lain lah. Kecuali dia tak nak dia menafikan, yang ni kawan Puan Alia ni menafikan, dan akhirnya dia tak pergi kepada adik-beradik dia yang dengan ibu bapa yang ada sekarang, dia akan pergi kepada wali hakim lah. Ya? Wali hakim. Baik, ini Puan soalan Puan Serina sebentar ya. Sherry sebentar tadi, ialah dalam banyak kitab-kitab fiqh yang saya temui lah ya, kebanyakannya ada memberi pengecualian ataupun satu exceptional yang menarik, ataupun dalam bahasa yang saya selalu gunakan futuristik dia ada pandang ke depan ulama-ulama fiqh ya. Contohnya Ba'lawi, Syekh Ba'lawi, ataupun nama dia Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussein bin Umar, Mufti Hadramaut yang meninggal dunia ikut catatannya lah pada tahun 1320 Hijriah. Ya. Kitab dia Buyah Mustajidin yang di dalamnya ada lagi dua kitab yang dinukilkan. Dia disebutlah antara dalam bab iddah disebut pasal ni, antaranya dia kata apa, nakahaha mila minazina fa'atat biwalad. Nanti saya baca terjemah sajalah ya. Apa ni, dia kata seorang perempuan hamil dari perbuatan zina. Ya? Nakahaha, sebab saya selalu fokuskan dia dah berzina, sebab dia kata nakahaha mila minazina, seorang perempuan itu hamil daripada perbuatan zina, menikah. Itu dia. Situasinya pada ketika itu perempuan itu telah hamil daripada perbuatan zina, dia menikah. Fa'atat biwalad, kemudian dikurniakan dengan seorang budak. Kemudian dengan seorang dia menikah dengan seorang lelaki, memang dengan lelaki lah. Kemudian dalam tempoh perkahwinan tersebut, suami itu berupaya tinggal bersamanya sebagai suami isteri. Maksudnya begini, andaian dia katakan seorang perempuan berzina, dia berkahwin dengan seorang lelaki.
Akad nikah dia tiba-tiba lelaki tu terus masuk penjara selama 4 tahun. Misalnya begitu contohnya begitu. Ini tak masuk dalam andaian dia. Andaian dia ialah seorang perempuan berzina telah menikah dengan seorang lelaki dan lelaki itu boleh duduk sebagai suami kepada perempuan tersebut setelah akad nikah. Ya. Dalam tempoh kemudian dikata suami itu bukan yang tinggal bersamanya sebagai suami isteri, lalu dalam tempoh 6 bulan 2 saat, 2 lahzah 2 saat dari tarikh akad nikah perkahwinan mereka, perempuan tersebut melahirkan anak. Dalam hal suaminya itu berupaya melakukan persubuhan, dalam hal keadaan melakukan persubuhan dalam nikah tu, maka anak tersebut ialah anak kepada lelaki tersebut, anak lelaki yang menikahkan dia tu, yang melakukan akad nikah dia. Tapi saya nak sebut bahawa dia sebut awal tadi seorang perempuan hamil daripada perbuatan zina. Ada nikah dengan seorang lelaki yang mana lelaki itu jadi suami dia dalam masa perkahwinan itu. Dan 6 bulan 2 lahzah lahir anak, maka anak itu adalah anak lelaki tersebut. Ya? Tak timbul anak zina, tak timbul. Walaupun asal dia tu ada. Ini cantik saya kata untuk memelihara suami dan juga anak yang dilahirkan. Begitu juga dalam kitab saya bagi contoh Wahbah Az-Zahiri dalam Fiqhul Islami wa Adillah tu yang banyak orang rodok pada hari ini, cetakan yang keempat pada muka surat 7257 mencerita sedemikian juga, tetapi di sana dia masukkan pengecualian, ya. Dia kata mengikut pendapat ulama-ulama yang masyhur ni, Hanafiyah, mazhab Hanafiyah berpendapat anak itu dilahirkan selepas 6 bulan dari tarikh akad perkahwinan. Kemudian bagi selain daripada Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, ya, dan Ahmad, jawapan dia hendak disabitkan anak itu selepas 6 bulan dikira dari tarikh suami melakukan persetubuhan selepas akad nikah menurut pendapat jumhur. Itu nak katakan tadi berdasarkan ayat Quran, inilah pendapat ulama. Apa kedudukan 6 bulan kata Hanafiyah selepas berkahwin, kata lain-lain mazhab 6 bulan daripada tempoh selepas melakukan persetubuhan. Lahir je anak itu, anak dia. Jadi kita tengok baik, kita bayangkan saya ulaskan. Section 2 kata mesti ada nikah. Section fiqh kata berdasarkan ayat Quran mesti 6 bulan. Sama ada dah mengandung ke, dia zina ke tidak ke, 6 bulan. Dua pendapat. Satu kata 6 bulan dari tarikh nikah, satu kata 6 bulan dari tarikh melakukan persetubuhan. Okey. Itu yang fakta pertama, ya. Kemudian ada pengecualian yang diberikan dalam kitab ini sekiranya, ya, kalau lahir, jika sekiranya anak itu dilahirkan kurang dari tempoh minimum tersebut, kurang pada 6 bulan. Sekiranya dilahirkan, anak itu lahir kurang daripada 6 bulan, kemudian seluruh dapat masalah itu tak boleh disabitkan pada si suami tadi, ya, tak boleh. Kecuali ada kecuali pada amnya tidak boleh, kecuali sekiranya suami berkenan mendakwa anak itu adalah anaknya, kerana bahawa perempuan itu hamil sebelum akad nikah perkahwinan itu sama ada telah ada akad nikah lain yang fasid, yang terbatal, yang rosak, yang tak ikut hukum, atau berasaskan perkahwinan yang fasid, ataupun berlakunya khutbah syubhat. Itu sekiranya suami itu mendakwa kurang pada 6 bulan, suami itu mendakwa bahawa itu anak dia kerana bla bla bla. Dakwaan suami itu hendaklah diambil kira. Dia kata hendaklah diambil kira. Dengan berasaskan andaian-andaian di atas, kami atas demi untuk menjaga keselamatan anak dan menutup keaiban maruah seorang seboleh-bolehnya. Maknanya berdasarkan Syekh Abdul Karim Zaidan ini, kecualian itu dibolehkan dengan syarat suami tadi mendakwa itu anak. Okey. Lagi satu pendapat, saya nak ambil lagi satu pendapat, iaitu tadi pendapat yang dikeluarkan Wahbah Zahiri. Ini Abdul Karim Zaidan pula begitu juga. Yang sebenarnya 6 bulan lah. Tetapi walau bagaimanapun katanya,
Jadi kalau Abdul Karim Zaidan dalam kitab Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah wal Bait al-Muslim fi Syariatul Islamiyah. Dia kata tadi awal tadi yang sepakat tu 6 bulan Walau bagaimanapun jika lelaki penzina itu menuntut disabitkan anak zina itu kepadanya dengan dia tidak menyatakan yang anak itu adalah anak dari perbuatan zinanya, maka anak itu hendaklah dinasabkan kepada lelaki zina itu mengikut undang-undang dan peraturan. Ya. Jadi saya nak katakan bahawa ada pengecualian di sana, dan bila kita lihat kepada peruntukan undang-undang yang ada pada dalam negara kita pada hari ini mengenai dengan pendaftaran, undang-undang pendaftaran mengenai dengan sabitan, ada akta yang menyebut mengenai dengan 6 bulan tadi dalam seksyen 110 akta 303 akta undang-undang Parlimen Islam wilayah Tuan undang-undang itu membentukkan jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan seorang lelaki melahirkan seorang anak lebih daripada 6 bulan Qamariah di tarikh kahwinan itu, dan atau dalam masa 4 tahun Qamariah selepas kahwinan itu dibubarkan, sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian dan perempuan itu tidak berkahwin lain, berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa. Itu yang muktamad yang 6 bulan. Kemudian di dalam mengenai kecualian ini, di dalam akta pendaftaran kelahiran dan kematian 1957, akta 299, seksyen 13 memperuntukkan walau apa pun yang terkandung dalam peruntukan terdahulu di dalam akta ini dalam hal anak tak sah taraf, ya. Kita sebut tadi kalau ikut undang-undang keluarga Islam, tak sah taraf tu maknanya tak nikah lah. Tiada seorang pun sebagai bapa kepada kanak-kanak itu dikehendaki memberi maklumat berkenaan dengan kelahiran kanak-kanak itu, dan pendaftar adalah tidak mencatatkan ke dalam daftar nama mana-mana orang sebagai bapa kanak-kanak itu kecuali atas permintaan bersama oleh ibu dan orang yang mengaku dirinya sebagai bapa kanak-kanak itu, dan orang itu hendaklah dalam hal sedemikian menandatangani daftar itu bersama dengan ibu itu. Maknanya kalau hukum syarak ada pengecualian, undang-undang pun ada pengecualian. Pada amnya sedemikian, tetapi kalau bapa itu mengaku dan ibu itu mengaku dirinya sebagai bapa, itu mengaku sebagai bapa kepada anak tersebut, pergilah dengan ibu, daftar, dan ikut undang-undang hendaklah didaftar di bawah seksyen 13. Jadi pada saya hukum syarak yang dihuraikan oleh ulama fiqh berdasarkan peruntukan Al-Quran yang sebut tadi telah disesuaikan dengan peruntukan undang, cuma pihak yang melaksana undang-undang lah, sama ada nak laksana atau tidak, saya tak boleh kata apa-apa. Tapi pada saya hukum syarak itu telah pun ditakninkan dalam bentuk undang-undang. Saya cantik, jadi saya tidaklah melihat kepada lain-lain, sebab kitab-kitab yang saya sebut tadi itu sangat dirujuk pada masa ini oleh ramai orang lah. Bukan satu pendapat baru, bukan satu pendapat yang di luar Ahli Sunnah wal Jamaah. Tidak, ini pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah dan bukan pendapat baru. Ya, terima kasih Datuk. Jadi agak confusing kenapa banyak masalah anak taraf yang bersetembung dengan undang-undang dan tidak dapat menggunakan bahagian-bahagian undang-undang yang Datuk cakapkan tadi. Tapi mungkin kita ini isu banyakkannya berkenaan isu keagamaan, tapi kami belum touch lagi isu yang lain. Mungkin Datuk saya boleh mendapatkan pendapat Datuk tentang tanggungjawab si bapa, terutama berkenaan pemberian nafkah kepada anak tak sah tarafnya dan hak-hak lain orang bapa
sekiranya anak itu ditakdirkan sebagai anak tak sah taraf, apakah hak bapa tu, adakah hak kepada haknya dalam tadi Datuk ada bercakap tentang isu wali dan juga harta pusaka dan sebagainya. Datuk boleh terangkan dengan lebih mendalam? Okay, ini mudah saja sebenarnya. Kalau kita dah dapat simpulkan apa yang saya sebut awal tadi, dari segi undang-undangnya dan dari hukumnya, sebab saya nampak pada saya, undang-undang dengan hukum itu sangat selari. Tidak ada perbezaan hukum dengan peruntukan undang-undang. Tak ada kelainan dan tidak bercanggah antara satu sama lain. Oleh sebab itu, pastikan dulu bahawa anak itu ialah anak sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan undang-undang. Maksud saya, kalau dia kurang daripada 6 bulan, kahwinan antara mak dengan ayah dia tu kurang daripada 6 bulan, pastikan tindakan-tindakan perkahwinan dia masuk pengecualian oleh ulama yang disebut oleh ulama-ulama dan juga oleh undang-undang, ada pengecualian. Jadi oleh yang demikian, jika dapat dibuktikan dalam pengecualian itu atau dilaksanakan kehendak hukum syarak tentang pengecualian itu dan juga begitu undang-undang, oleh sebab itu tak timbul masalah nafkah, tak timbul masalah pewarisan, tak timbul masalah perwalian, tak timbul, ya? Sebab dalam hukum kata boleh dinasabkan, ya, dalam perkara itu. Jadi saya yang penting sekarang ibu dan ayah itu berkahwin. Kalau tak berkahwin memang tak sah daripada awal lah. Itu undang-undang tu. Dan itu pun dah hukum syaraknya. Ya, Datuk, tapi sekiranya tidak berkahwin, sebelum penukaran kepada undang-undang Islam, mahkamah boleh mengerahkan si bapa walaupun tidak berkahwin memberi nafkah. Pada pemahaman saya, supaya tanggungjawab tu diangkat oleh hak bapa jugalah. Tapi keperluan tu dah dimansuhkan dengan penukaran undang-undang. Apa pendapat Datuk? Sebab sekarang masalah ibu tunggal, bukan ibu tunggal, maaf, para remaja yang melahirkan anak di luar nikah. Saya faham tu. Begini, timbulnya begini, soal isunya begini. Kalau si bapa tu sanggup untuk memberi nafkah, dia boleh minta sukarela kepada mahkamah untuk memfadukan dia membayar nafkah kepada anak tersebut sebagai seorang manusia, sebagai insan. Kalaupun dia bukan dinasabkan kepada anak tersebut, dia boleh sebagai manusia, dia kata dia bertanggungjawab untuk membayar nafkah anak tersebut. Boleh, tidak ada masalah. Bila mahkamah dah mensabitkan dia atas kehendak dia difadukan untuk bayar nafkah si ini, anak ni, makanya ketidakpatuhan kepada mahkamah itu menjadi satu kesalahan. Ya. Ya. Okey, kita berubah kepada isu satu lagi. Kami tahu juga di negeri Perlis ada mengisukan fatwa yang agak berlainan dari negeri-negeri lain, dan dalam fatwa ni ia membolehkan penamaan anak tersebut bawah nama bapanya, dan dikatakan fatwa ini dibuat untuk kemaslahatan kanak-kanak yang terkesan agar anak-anak tersebut tidak perlu terusan mengalami trauma dan stigma dan seterusnya. Jadi saya nak tanya sikit, macam mana kita boleh ada fatwa-fatwa yang berlainan negeri-negeri di Malaysia? Kenapa pemakaian dalam isu ini berlainan kalau dalam pemikiran pembuat undang-undang dan mufti-mufti dan jawatan kuasa fatwa ni semua, kenapa berlainan dari satu negeri ke negeri lain? Okey, mudahnya, saya ringkasnya, kita dalam negara kita ini, kita belum ada tasam ataupun tolak ansur dalam hukum. Kita lebih kepada kita nak pegang yang ni, tak nak pegang yang lain, ya, begitu.
sebab mungkin belum terjadi darurat ke atau belum terjadi terpaksa je. Jadi kita berpegang sedemikian. Nah, yang polis punya fatwa setakat yang saya faham, saya baca fatwa yang mengenai anak ni, kestarafan anak ni, ianya bersandarkan kepada hadis. Hadis itu pada saya lah, saya baca, tengok, itu amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman tersebut ini mungkin boleh dipegang atau tidak, sebabnya di zaman Rasulullah itu masih ada perhambaan yang mana perempuan-perempuan yang dijadikan hamba, ditarafkan sebagai hamba, tidak perlu dia akan nikahkan. Tuan hamba boleh melakukan persetubuhan dengan hamba perempuan. Ya? Ini yang berlaku, apa yang hadis menceritakan zaman dengan itu. Jadi yang itulah sabda Rasulullah yang mengatakan bahawa al-hajar itu apa ni, mereka yang saya lupa dah pula hadis tadi, tak ingat apa maksudnya begitu ya. Walau bagaimanapun hadis itu hadis, memang boleh dijadikan rujukan sama ada zaman dulu atau zaman sekarang, tapi spirit ataupun roh kepada hadis itu kita kena tengok sebab urut dia dan dia boleh menjadikan asas untuk membuat hukum. Tetapi saya nak sebutkan bahawa apa yang dijadikan hujah oleh kuasa fatwa Nabi Polis itu juga telah disebutkan di dalam Nanas Peka, terutama oleh Zaidan dalam Mufassal dan juga oleh Wahab Zahili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh. Jadi maknanya mereka menggunakan pakai hadis-hadis tersebut untuk menguatkan hujah-hujah mereka. Ya. Sebab sebelum nak buat pendapat itu dia dah sebut asas-asas kepada rujukan dia. Jadi macam kalau bahasa fiqh dia istinbat lah. Berdasarkan ini istinbat dia. Okay? Ya. Ya, terima kasih Datuk. Jadi mungkin ya, saya betul kalau saya katakan bahawa fatwa ni tak semestinya statik atau tidak boleh ditukar. Sama juga macam undang-undang. Undang-undang pun kita dah memang biasa betul untuk mengikut hukum yang diambil interpretasi yang membaikkan keadaan agaknya. Ya Datuk, Ya. lagi satu Datuk. Soalan tentang undang-undang sivil, isu penamaan anak tak sah taraf baru-baru ni ditentukan oleh Mahkamah Persekutuan. Pada tahun 2017 dulu Mahkamah Rayuan Malaysia atau Court of Appeal mengeluarkan keputusan bahawa Jabatan Pendaftaran Negara tidak perlu mengikut fatwa dalam menamakan anak tak sah taraf sebagai bin atau binti Abdullah dalam sijil lahir atau kad pengenalannya. Tetapi boleh meletakkan nama bapa kandung kepada namanya jika mendapat persetujuan daripada kedua-dua ibu bapa kandungnya. Sama seperti pengecualian yang telah dikatakan oleh Datuk tadi. Dan sebab-sebab yang Mahkamah Rayuan nyatakan keputusan ini berdasarkan belas kasihan dan kebaikan kanak-kanak tersebut. Keputusan ini ditolak di peringkat Mahkamah Persekutuan pada bulan Februari baru ni, Februari 2020. Datuk boleh tak terangkan keputusan ni? Dan terutamanya impact kepada anak-anak, kanak-kanak yang terkesan, sebab pada pemahaman saya jadi keputusan Mahkamah Persekutuan ini maknanya anak tidak boleh dinamakan di atas nama bapa. Dan juga Datuk boleh tak terangkan kenapa kes ini dibawa ke Mahkamah Sivil?
kami telah bercakap banyak tentang hukum dan juga pendapat-pendapat ahli-ahli fiqh agama Islam, tapi ini telah dibawa ke mahkamah sivil dan bukan mahkamah syariah. Dan apakah sebab yang mahkamah sivil mengendalikan kes ini? Silakan Datuk. Okey. Ya, terima kasih. Sebelum tu saya nak jawab lebih lanjut sikit pasal fatwa tadi. Sebenarnya usaha untuk menyelaraskan fatwa telah dibuat melalui muzakarah fatwa kebangsaan. Jadi sekarang pula pada negeri lah sama ada nak menyempatkan sama muzakarah fatwa kebangsaan ataupun tidak, ya. Sebab itu kuasa masih kuasa negeri. Jadi kalau kita cakap itu macam tak adil lah, tapi sebenarnya usaha untuk menyatupadukan, menelaraskan fatwa telah ada. Okey, pelaksanaan saja yang belum lagi nampak seragam, belum seragam lagi. Okey. Baik, kenapa isu, saya jawab yang belakang. Kenapa isu penamaan anak ini dibawa kepada mahkamah sivil? Jawapannya mudah, sebab pendaftaran anak itu ialah di bawah undang-undang sivil. Akta pendaftaran kelahiran dan kematian, Akta 299. Jadi akta itu ditadbirkan oleh mahkamah sivil, tidak di mahkamah syariah. Tapi saya dah sebut tadi bahawa peruntukan Seksyen 13 itu hampir ataupun saya kata maknanya sama seiring dengan pendapat hukum syarak. Jadi di mana pun kita sebenarnya kalau kita mematuhi peruntukan itu tetap kekal. Contohnya yang saya faham lah, saya tak dibekalkan lagi judgement mengenai yang disebut tadi tahun Februari 2020 oleh Mahkamah Persekutuan. Tapi saya faham melalui pembacaan yang saya buat ialah kerana mahkamah menafsirkan, dihujahkan dengan Seksyen 13A. 13A itu makna family name, surname. Jadi orang Islam tidak ada surname, tidak ada family name. Jadi mahkamah tolak permohonan orang yang terlibat itu kerana ianya orang Islam tidak memenuhi kehendak peruntukan Seksyen 13A. Tak terpakai kepada orang Islam Seksyen 13A Akta 299. Tetapi pada saya, kenapa tidak lihat pada Seksyen 13? Ya. Seksyen 13 itu. Jadi itulah yang saya katakan, kemungkinan di sana tidak dihujahkan dengan peruntukan Seksyen 13 ataupun tak tahulah saya, sebab kita tak masuk dalam mahkamah kan. Jadi kita tak tahu apa yang dihujahkan, apa yang dilihat dan sebagainya. Jadi setakat itu saya kata keputusan mahkamah itu betul kerana dia pergi kepada Seksyen 13A mengatakan bahawa orang Islam tidak ada surname, tidak ada nama keluarga. Jadi tetapi kenapa soal isunya, kenapa tidak guna Seksyen 13? Betul, 13A itu betul. Mahkamah Rayuan telah refer kepada Seksyen 13. Court of Appeal. Ya. Itulah saya ialah itu tafsiran oleh yang Arif Hakim nak saya tu. Setakat ni yang saya jawab. Dia ada dua seksyen yang agak berbeza. 13A kita salute, kita kan kata betul tidak terpakai pada orang Islam. Tetapi 13 terpakai. Ya, dan apakah maknanya? Maknanya Datuk sekarang tidak boleh dinamakan nama bapa, tapi tak payah dinamakan bin Abdullah juga. Kalau pada saya lah, apa yang saya terangkan tadi, sebab saya kata hukum syarak dengan peruntukan undang-undang, sama ada undang-undang di dalam undang-undang Islam ataupun di dalam akta pendaftaran, dia sebenarnya pada saya tak lari, tak sama je. Hukum dengan undang-undang sama. So maknanya kesimpulannya pada saya, dengan syarat mak ayah itu berkahwin, dia boleh menggunakan Seksyen 13 dengan syarat dia berkahwin dan menggunakan pengecualian sebagaimana yang diperuntukkan oleh hukum syarak. Boleh Pak. Jadi maknanya pada saya pemakaian undang-undang tu mungkin tidak berapa tepat waktu sekarang ni ya Datuk. Sebab betul. Kalau tidak akan tidak menjadi masalah-masalah yang dihadapi seperti
Encik Ahmad dan Puan Alia punya kawan? Tak, Puan Alia tu lain sikit beza dia. Yang Cik Ahmad ni sebab dia dah menikah sebelum dia lahir, baby lahir, maka dia boleh pakai Seksyen 13. Seksyen 13 itu boleh dipakai kepada orang Islam juga, dan ianya tidak bercanggah dengan hukum syarak sebagaimana saya sebut di pendapat pengecualian oleh para ulama fiqh. Ya. Datuk, saya nak juga balik kepada kita Puan Alia tadi. Dia ada menyatakan yang ada bukti DNA yang dia tu, bapa kandung dia tu adalah Pak B. Jadi dalam penimbangan mahkamah ataupun JPN ataupun pihak-pihak berkuasa yang lain, bukti-bukti seperti bukti saintifik ni apa dia punya evidence punya weight? Adakah ia ditimbangkan dalam keputusan? Pada saya boleh digunakan sebab itu lebih tepat kan. DNA itu ujian lebih tepat. Zaman dahulu ada satu kaedah undang-undang keterangan Islam, iaitu dia panggil qiyafah. Orang zaman dulu dia boleh tengok orang ni, oh ini anak orang ni, cucu orang ni, ya. Kita tak sekarang ni tak pandai sangat dah tengok, dekat-dekat je lah, biasa boleh, tak biasa tak nampak. Oleh sebab itu digunakan DNA itu 99.9% tepat. So boleh pakai lah. Boleh pakai. Ya. Terima kasih. Datuk, saya nak menjemput Puan Alia atau Encik Ahmad atau Puan Siti Hani, ada apa-apa yang nak ditambah? Kita masuk pengakhiran. Jadi kalau ada komen-komen yang nak dibuat oleh Puan Siti, Encik Ahmad dan Puan Alia, disilakan. Kalau saya nak simpulkan kalau nak untuk kawan saya, maksudnya kalau dia nak, dia boleh cuba mohon untuk sijil lahir dia ditukarkan dengan menggunakan hasil ujian DNA itu sebagai bukti. Betul ataupun tidak, dan kalau ya, apa dia punya cara permohonannya, harus ke agensi ataupun jabatan yang mana sebenarnya? Kalau saya jawab saya kata lebih baik pergi ke mahkamah syariah untuk menentukan kesahan nasab dia, gitu. Baik, terima kasih. Encik Ahmad, ada apa-apa nak ataupun Puan Siti, ada apa yang nak ditambah? Dia agaknya kata-kata pengakhiran dari Datuk. Saya nak sebut sikit, tadi pun saya dah sentuh tapi terlalu ringkas. Pasal pengiraan di 6 bulan ni, 6 bulan mengikut takwim hakiki. Bukan 6 bulan tu makna 180 hari. Ya, itu. Saya dapati ada penghakiman 6 bulan tu dah 180 hari. Tidak. 6 bulan dan 6 bulan. Katakan dia lahir, ambil mudah, dia lahir daripada 1 Syawal kata. Jadi bulan Syawal tu ada berapa hari? 29 hari. Dia kira sebulan. Lepas tu tak sampai 30 hari dah masuk bulan Syawal, Zulkaidah. Itu dah masuk bulan kedua. 30 hari pula, katakan 30 hari pula Zulkaidah. Maka baru 59 hari dah 2 bulan. Tapi hari tak kira, dia kira bulan. Ini yang saya, satu kes yang saya selesai dulu begitulah. Sebab dia kira bulan ni lah, bila 6 bulan dah 180 hari. Walhal tak, dia kena tengok bulan dia kira takwim hakiki dalam bulan Hijri. Bulan Hijri tu dia bukannya 30 hari je, ada 29 kadang-kadang. Jadi oleh sebab itu kena tengok
perkiraan berdasarkan takwim. Takwim ni mudahnya saya kata ambil dua lah. Satu hakiki, satu hukum atau ijtihadi, ataupun kita ambil secara umum. Macam kata ada negeri yang mengeluarkan takwim daripada 1 Hijrah sampai 1500 Hijrah, kata begitu kan. Itu takwim yang istilahi dia ni. Tapi takwim hakikinya yang betul-betul tiap-tiap bulan dikira pada tiap-tiap tahun. Jadi kadang-kadang takwim hakiki itu berbeza sedikit dengan takwim istilahi. Jadi yang kita pakai ialah takwim hakiki. Yang ni saya nak sebutkan tadi bahawa dalam mengira 6 bulan itu bukan 180 hari. Hendaklah berdasarkan sebenarnya bulan-bulan start dia lahir sampailah start dia nak kira 6 bulan tu sejak dia menikah atau sejak dia berlaku percubaan sampailah dia dilahirkan. 6 bulan tu adalah 6 bulan per hari. Itu 6 bulan betul. Itulah saja sikit kesimpulan yang saya boleh katakan. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk. Memang complicated isu ini dan banyak pengetahuan Datuk. Terima kasih untuk pencerahan tu. Saya berharap tuan dan puan-puan mendapat sedikit sebanyak pencerahan terhadap tentang isu ini. Memang meliputi fiqh, fatwa, undang-undang, macam-macam dia punya sumber. Jadi itu sajalah masa yang kita ada pada petang ini. Walaupun isu-isu ni disumberkan fiqh Islam, fatwa dan undang-undang, penting juga adalah apakah kesannya ke atas kehidupan seseorang. Adakah yang membawa kepada keadilan, kemakmuran, dan sekiranya tidak, mungkin dah tiba waktunya ia ditimbang semula agar pemakaiannya mengangkat prinsip-prinsip mulia agama kita, dan kita boleh amati dengan lebih mendalam lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Alia, Encik Ahmad dan Handi. Saya harap nasihat dari Datuk akan memberikan sedikit pencerahan dan mungkin harapan agar isu ini boleh diselesaikan dengan cara yang paling baik. Memang berani Puan Alia, Encik Ahmad, Puan Siti Hani untuk mempertengahkan cerita-cerita ini, kerana ia adalah isu yang mereka hayati seluruh hidup mereka. Memang kadang-kadang susah nak share kesusahan yang dialami. Dan tidak ketinggalan Datuk Ismail yang selalu mempunyai pandangan-pandangan yang sungguh menarik dan memberi bahan untuk mengembangkan lagi pemikiran kami dalam isu-isu kekeluargaan. Terima kasih semua. Jadi Televisa akan kembali lagi minggu depan hari Khamis jam 5 petang dengan satu lagi topik berkenaan kanak-kanak, iaitu perkahwinan bawah umur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya nak beri satu pesanan, jangan lupa pakai pelitup muka di tempat awam. Terima kasih. Selamat petang. Jumpa lagi.